Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan tengok berkenaan dengan hadas. Hadas ada dua, iaitu pertama hadas kecil. Yang kedua ialah hadas besar. Kita tengok masuk hadas kecil. Hadas kecil ini ialah contoh, cikgu bagi contoh senang. Nombor satu, yang pertama kentut. Kentut. Nombor dua, buang air kecil ataupun air kencing. Nombor tiga, buang air besar. Nombor empat, keputihan bagi perempuan. Nombor lima, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Nombor enam, tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik. Maksud bukan mahram di sini ialah lelaki dan perempuan yang bukan adik-beradik. Kalau tersentuh itu batal air semayang. Contoh, awak dah ambil wuduk, dah siap sedia untuk solat, tiba-tiba terkentut. Terkentut maknanya wuduk awak tu dah terbatal. Kena ambil wuduk. Kentut tu kita panggil dia sebagai hadas kecil. Untuk menyucikan hadas kecil ni ialah dengan berwuduk ataupun bertayamun jika tidak mempunyai air. Sekarang kita ada air, jadi untuk menyucikan hadas kecil ialah dengan mengambil wuduk. Kita contoh selalunya awak dah nak solat, dah berdiri, tiba-tiba tersentuh tangan kepada kemaluan. Sentuh tapak tangan dan kemaluan, maknanya terbatal. Awak kena ambil balik air semayang. Kita tengok hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar ini cara untuk menyucikan dia ialah dengan perlu mandi wajib. Murid-murid perlu melakukan ataupun mandi wajib untuk menyucikan hadas besar. Contoh hadas besar bagi lelaki dan perempuan. Pertama, bersetubuh bagi yang dah berkahwin. Dan yang kedua, keluar air mani. Dan ni ialah khas untuk perempuan, iaitu keluar haid, keluar nifas. Nifas ni ialah darah yang keluar semasa melahirkan bayi. Dan seterusnya ialah darah keluarnya darah wiladah. Wiladah ni ialah darah yang keluar sama ada contoh gugur, bayi gugur dan sebagainya. Cara untuk kita nak menyucikan hadas besar ialah dengan mandi wajib. Ingat hadas kecil hanya boleh bersuci dengan berwuduk dan juga bertayamun. Tapi kalau hadas besar, awak perlu mandi wajib. Kita tengok perkara yang diharamkan bila berhadas. Maksudnya kita tidak bersih. Tidak bersih walaupun dari segi luaran kita nampak bersih, tapi hakikatnya kita tidak bersih. Tidak suci. Perkara yang diharamkan bila kita dalam hadas, pertama ialah solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Maknanya kita tak sah solat selagi kita belum bersuci. Tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun sunat. Seterusnya menyentuh Al-Quran atau menanggungnya, membawa atau memegang. Tak boleh kalau kita tak ada wuduk, tak boleh tak bersuci, tak boleh memegang Al-Quran. Lagilah untuk membaca Al-Quran. Jadi kita kena sentiasa bersih daripada hadas besar dan hadas kecil untuk membaca Al-Quran, untuk solat, untuk tawaf. Seterusnya berpuasa, sama ada puasa wajib, puasa sunat, puasa qada bagi yang haid atau nifas. Maknanya kalau berhadas ni tak boleh jimat dengan isteri yang haid atau nifas. Makna jimat dengan isteri yang ada haid tak boleh, haram. Ini adalah perkara yang haram dilakukan dalam kalau awak dalam hadas besar ataupun hadas kecil berhadas. Kita tengok mandi wajib. Tadi cikgu beritahu kalau hadas besar untuk mensucikan diri kita ialah dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib dengan kata lain meratakan air ke badan. Kita ratakan badan ke seluruh badan. Nombor satu, mandi wajib ni kita bersihkan kotoran dan najis yang menghalang air sampai ke kulit. Pertama kita kena kenal pasti dekat badan kita ni ada tak benda-benda macam gam, selotip, kulit ikan yang melekat dekat tangan, cat yang menghalang air sampai ke kulit. Kalau awak tak buang, kalau awak mandi, maknanya mandi awak tu tak sah sebab air tak sampai ke kulit. Kena pastikan betul-betul kotoran-kotoran yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Contoh
apa yang cikgu sebut tadi, cat cat bila melekat kat kulit, bila air tak masuk bawah cat tu selotip, apa lagi, cap, selotip, kulit ikan yang boleh menghalang air. Okey, nombor 2, disunatkan berwuduk sebelum mandi wajib. Awak kena berwuduk sebelumnya, berwuduklah sebab benda bersunat ni kalau kita buat dapat pahala. Jadi kita ambil wuduk dulu semua sebelum mandi wajib. Okey, nombor 3, berniat mandi wajib ketika air sampai ke anggota badan. Masa nak mandi, masa mengangkat air ataupun masa nak buka paip air tu, sebelum air sampai ke anggota badan, kita perlu niat. Okey, macam mana niat untuk mandi wajib? Boleh tengok kat sini nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Cikgu ulang, nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Masa mana kita nak baca niat ni? Masa kita nak mandi, masa air yang nak sampai dekat ke kepala, nak sampai dekat anggota badan tu, yang pertama tu kita niat nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Kalau tak boleh baca bahasa Melayu pun boleh. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Khususnya meratakan air ke seluruh anggota badan. Bila mandi tu kita kena ratakan air ke seluruh anggota badan kita, termasuklah celah telinga, tepi-tepi telinga, dekat lubang telinga. Terutama yang ramai orang terlepas pandang ialah ke dalam pusat. Contoh yang orang yang berisi sikit, pusat dia mungkin dalam. Jadi bila dia mandi, air tak masuk ke dalam pusat. Jadi dia perlu masa mandi tu dia kena korek-korek dengan tangan sikit kawasan pusat, kawasan celah-celah punggung, kena ratakan di seluruh anggota badan. Okey, nombor 5, disunatkan menggosok seluruh badan dengan menyelat jari kaki, tangan dan rambut. Maknanya bila mandi tu kita sambil-sambil gosok celah-celah jari tangan, celah-celah jari kaki, bawah-bawah lipat, bawah-bawah ketiak, dekat rambut, usap supaya air tu rata, sebab syarat mandi wajib ialah meratakan air ke seluruh anggota badan. Okay, itu saja hari ini. Sekian, terima kasih. Saya harap anak-anak murid faham. Okay, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.